Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Sumaya binti Anwar. Apa khabar semua? Saya doakan agar semua sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik, iaitu novel Tuan Direktor. Sebuah mahakarya yang ditulis oleh Hamka ataupun nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenali sebagai Hamka. Buku Tuan Direktor ini ditulis pada tahun 1939 di Indonesia dan edisi yang dimiliki oleh saya. Diterbitkan semula pada penerbit Malaysia PTS pada tahun 2015 dan mempunyai 133 halaman. Akhir buku ini ada 3 halaman glosari bahasa Belanda dan ini memberi kelebihan kepada buku ini dalam memberikan kefahaman kepada pembacanya untuk memahami cerita. Pada bahagian hadapan buku ini, reka bentuknya sangat menarik walaupun hitam putih dan tetapi sesuai dan sangat ringkas, dan di bahagian belakang ada gambar seorang lelaki yang mencerminkan watak utama seorang lelaki yang bernama Jazuli. Sebelum saya memberi penerangan berkenaan novel ini adalah sudi kiranya saya berkongsi serba sedikit tentang latar penulisnya. Hamka yang lahir di Minangkabau merupakan seorang tokoh ulama yang terkenal di terantau dunia Melayu. Karya-karya terulang beliau terdiri daripada Tafsir Al-Azhar, Sejarah Umat Islam dan banyak lagi novel-novel yang masih dibaca sehingga hari ini. Tuan Direktor mengisahkan tentang seorang pemuda Banjar yang berhijrah ke kota Surabaya untuk mencari rezeki dalam perniagaan emas dan intan. Pemuda ini bernama Jazuli yang juga terkenal dengan gelaran Tuan Direktor. Seorang antagonis diwakili oleh Pak Yasin, seorang tuan tanah yang serba sederhana. Kejayaan Jazuli membina perniagaan emas dan intan yang besar sehingga dikenali sehingga keluar negara telah mengubah Jazuli menjadi seorang yang dihargakan pujian orang ramai dan takbur dalam mengejar kekayaan dan kehormatan. Dikelilingi oleh teman-teman yang hanya sekadar mengambil kesempatan kekayaan seperti Mas Karto, Margono, Mustafa, Sumarta dan Kadri yang sentiasa memuja-muja Tuan Direktor, lantas menjadikan beliau semakin lupa diri. Pak Yasin pula adalah seorang lelaki tua yang pemurah dan peramah dengan sesiapa sahaja. Jika Pak Yasin menjadi kesenangan kepada orang, kebanyakan khususnya penyewa-penyewa di tapak tanahnya yang dibina tapak rumah sewa kecil. Penyewanya terdiri daripada kuli-kuli dan para penjajah yang kehidupan mereka tidak sentiasa senang. Walau bagaimanapun, di tapak tanah tersebut, Pak Yasin berbesar hati membina surau. Namun, Tuan Direktor berhajat untuk mendapatkan tapak tanah Pak Yasin itu bagi membina kilang perusahaan kain. Setiap waktu, utusan dihantar untuk memujuk Pak Yasin agar menjual tanahnya dengan pelbagai suapan seperti diberi wang tunai dan makanan yang enak. Tetapi, semuanya ditolak dengan baik oleh Pak Yasin. Kehidupan Pak Yasin walaupun serba kekurangan, namun kaya dengan budi bahasa, jiwa yang lapang dan falsafah kehidupan yang mengajak kepada ketuhanan telah menarik minat seorang pemuda, Fauzi, untuk berdekatan dan bergaul dengan Pak Yasin. Fauzi merupakan bekas pengurus hotel Tuan Direktor yang dipecat telah mengambil keputusan untuk membina kehidupan sendiri. Pertemuan dengan Pak Yasin telah mengubahnya prinsip hidupnya bahawa kesenangan di akhirat lebih utama. Klimaks novel ini berlaku apabila Pak Yasin, Fauzi dan beberapa orang pelajar yang buta huruf serta Tuan Direktor sendiri telah ditangkap oleh pihak berkuasa atas fitnah melakukan rapat rahsia untuk menjatuhkan pemerintah. Di akhir pembicaraan mahkamah, Tuan Direktor seperti sudah insaf. Namun, syaitan masih tidak lekat untuk menghasut. Sekali lagi beliau termakan hasutan dan kata-kata halus kaki-kaki ampuh yang berada di sekelilingnya. Kesudahannya, menyaksikan Tuan Direktor, Pak Yasin dan sahabat-sahabatnya dibebaskan setelah mahkamah memutuskan bahawa mereka tidak bersalah. Namun begitu, Jazuli atau Tuan Direktor masih kekal dengan egonya walaupun telah berkali-kali dinasihati oleh Pak Yasin. Perniagaannya yang kian merosak sedikit pun tidak berjaya menyadarkan dia. Ya, Tuan Direktor tidak berubah setelah segala yang menimpanya. Pengajarannya, jangan takbur dan tamak kepada dunia yang sebenarnya banyak menipu. Semua harta dunia adalah ujian buat manusia.
Novel ini penuh dengan mesej yang berguna, terutama tentang kehidupan manusia yang terlalu mengejar kekayaan sehingga melupakan tentang kebajikan manusia, terutama para pekerja. Selain itu, turut diselitkan tentang perlunya sifat merendah diri, terutama dalam kalangan golongan pemimpin yang kaya. Hamka mengingatkan para pembaca bahawa wang bukanlah segalanya. Salah satu nilai utama yang mahu diketengahkan oleh Hamka ialah berkenaan dengan maksud kebahagiaan. Beliau mahu menonjolkan kepada pembaca bahawa bahagia itu tidak semestinya bermaksud mempunyai segala kekayaan dan kebendaan di dunia ini, namun ketenangan dan kelapangan hati yang dapat dimiliki oleh sesiapa sahaja tanpa mengira darjat dan pangkat. Orang yang diberi kesenangan oleh Tuhan akan beroleh kebahagiaan jika dia dapat berkongsi dengan orang-orang di sekelilingnya, seperti wataknya Pak Yasin. Manakala bagi orang yang kurang bernasib baik pula, mensyukuri nikmat Tuhan dan sentiasa menunjukkan rasa hormat dan mengenang budi kepada orang yang membantu kita ketika kesusahan, seperti penyewa-penyewa Pak Yasin. Masyarakat yang berfungsi dengan baik akan memberi kebaikan kepada semua. Hamka juga menekankan kepentingan surau sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dan melakukan aktiviti yang memberi kebaikan kepada masyarakat. Sikap tamak yang dimiliki oleh Tuan Direktor akan menyerumuskan kita ke lembah kehinaan, seperti percaya akan benda tahyul dan melakukan fitnah dan zalim kepada manusia lain demi mencapai keuntungan yang lebih. Kesimpulannya, karya Hamka ini syarat dengan mesej yang sangat berguna kepada kita walaupun isinya nipis dan ditulis hampir seabad yang lalu. Plot dan gaya bahasanya yang ringan sangat sesuai untuk dibaca oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira umur. Sekian, terima kasih.